Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai daripada hari ini, FB Live pada petang Jumaat pukul 3 petang akan kembali kepada format asal, iaitu saya santai berbual dengan Dr. Kamil dan tidak banyak tajuk-tajuk yang serius yang akan kami bincangkan. Walau bagaimanapun, perbincangan itu akan menyentuh hal-hal yang baik, iaitu tentang Rasulullah dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Dr. kami akan menyentuh tentang Rasulullah punya polisi kepimpinan. Polisi kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Dr. Kamil, start. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Urusi dan para penuntut sekalian, hari ini kita nak bercakap tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dari segi kepimpinan dialah yang pertama kita kata mempunyai satu kepimpinan yang luar biasa. Seorang penulis di bangsa-bangsa bersatu, dia juga profesor. Dia ni menjadi penceramah tentang kepimpinan di negeri China dan di Afrika. Tahun 2011 dia tulis sebuah buku, Qiyadatul Muhammad, kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengkritik orang Barat kata kepimpinan yang asal daripada Barat. Itu berdasar kepada kepimpinan tentera dan macam-macam. Tapi bila dia buat kajian, dia kata sebenarnya kepimpinan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab dia kata sebagai ibdah, sebagai kreativiti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata kalau zaman-zaman dulu di Barat dan sebagainya, kepimpinan itu ditakuti, digeruni. Macam ketua askar memimpin, dia ditakuti. Tapi dia kata Nabi Muhammad SAW ni, kepimpinan dia dikasihi, disayangi, dicintai. Sebab dia kata kepimpinan ni, apa makna kepimpinan? Kepimpinan ni bermaksud kemampuan untuk kita bawa orang kepada satu tujuan. Dan Nabi Muhammad ni, dia ada satu tujuan dan dia berjaya membawa orang ramai kepada apa yang dia kehendak. Itu kepimpinan. Okey, kalau kita itu konsepnya lah. Cuba bagi contoh-contoh lah. Contohnya kalau kita nak ambil daripada ambil tengah lah kita kata. Bila berlaku peristiwa hijrah, pertama sekali Nabi Muhammad dia pergi ke Madinah, dia buat masjid. Jadi masjid tu pada masa tu bukan tempat sembahyang macam sekarang saja. Kita panggil sekarang macam pusat komuniti. Bicara mahkamah pun situ, belajar pun situ, pergi main pedang pun di situ. Jadi semua orang tertumpu di masjid. Dan Nabi pula, dia kenal seorang-seorang pergi masjid tu. Kalau orang tak ada, dia tak ada khabar. Dan orang pun, bila tak ada, rindu nak jumpa dengan Nabi di masjid tu. Jadi, masjid tu tempat ibadat, tempat menyucikan. Kalau kita balik ke zaman lalu ni, zaman sekarang ni, maknanya macam di universiti, dia tak nama ke masjid sekarang ni kan? Dia nama ke pusat Islam. Mana adakah masa Rasulullah tu
masjid ni lebih merupakan pusat Islam ataupun lebih besar lagi fungsi dia? Pusat kegiatan masyarakat. Oh, pusat komuniti lah. Pusat komuniti. Sembahyang salah satu daripadanya. Sebab di masjid sekarang ni dia timur balik dah. Tengah-tengah masjid sekarang ni buat koperasi, ada kedai, hari Sabtu ada pasar malam, ada pasar tani, ada pasar pagi. Kemudian sekarang ni ada bank. Masjid negara pun di bawah tu ada bank. Jadi sekarang ni biar supaya orang tumpu. Hatta kalau budak-budak pergi masjid kot takraw tepi tu pun. Jadi bunyi-bunyi azan pergi semayang. Jadi dia macam tu. Oh, ini dia macam zaman dulu kat orang cerita Tok Kenali. Tok Kenali dia orang pelaga kambing, pelaga ayam, tak jauh pada masjid dia kan. Lepas tu ayah saya nak satu lagi orang kata sekarang ni, pusat-pusat Islam kita di Amerika ke, di London ke, orang kata lebih menempati konsep masjid tu sebenarnya. Masjid zaman Nabi tu. Dia pusat kegiatan masyarakat betul. Saya nak tanya Ustaz Kamil, Dr. Kamil ni. Ayah ni, dia boxing, dia kuat, dia cepat. Kemudian silat lincah pun dia kuat. Saya sempatlah tu belajar boxing, silat untuk semua sekali tu. Jadi khabarnya dia belajar pada waktu dia belajar di Masjid Muhammadi ke, di Pondok Kenali ke. Maknanya ada kemungkinan pada waktu itu dekat dengan pondok-pondok yang ada tu. Takut ada benda-benda macam tu ya. Juga aktiviti. Sebab dia buka gelanggang boxing. Tapi orang Tok Guru lain tak buka lah macam tu. Dia buka gelanggang boxing, dia buka gelanggang silat jatuh, silat lincah dan sebagainya. Dia mengajar. Dia mengajar, dia belum main bola, budak-budak, dia jaga gol. Jadi ada kemungkinan ke pondok Tok Kenali tu, ada pondok-pondok yang lain pada masa tu, pondok Masjid Muhammadi ke, ada aktiviti-aktiviti macam tu? Kalau kita tengok, zaman tu zaman kita dijajah. Dalam penjajahan ni, ada juga tubuh-tubuh kita, selain daripada dia mengajar dan sebagainya, dia mengajar ilmu pertahanan diri. Saya rasa ilmu pertahanan diri itu pada masa itu untuk bukan nak pergi berlawan dengan penjajah. Tapi sekurang-kurangnya anak-anak murid tu ada dia punya, kalau sekarang kita sebut co-curriculum lah. Sebab saya ingat waktu saya ingat tu dia buat pertanian, dia buat pertanian kambing, budak-budak tak pergi bertani, kemudian pelihara kambing, kemudian dia ada kuda. Sepeda kambing tu dia suruh saya. Kereta kuda. Saya ingat naik kereta kuda. Jadi itu curriculum lah kalau kisah kita sekarang ni. Tok Guru zaman dulu, masa apa dia boleh pelihara kuda? Saya ingat ayah ada kuda, Haji Sebullah ada kuda. Adakah hubungan antara kuda dengan alimu auladakum apa-apa semua sekali tu? Saya ingat macam tu. Jadi orang pun ada sungai boleh menyelam, boleh berenang. Jadi orang zaman tu dia hidup dengan alam tabi'i. Jadi hidup dengan alam tabi'i ni, dia segala perkara yang berkait dengan alam tabi'i tu, pelihara burung, macam-macam lah. Sebab dia hidup zaman dulu, dia tak boring. Dia hidup dengan alam. Tapi kalau kita... Kalau setengah orang tu pula, pergi menembak tupai, pergi menembak burung, dia ada apa ni, pistol, dia ada dengan alam sekitar lah. Alam sekitar. Okey, sambung Nabi dia macam mana? Jadi Nabi ni, saya nampak daripada dia ada masjid, dia pergi di Madinah tu, dia buka pasar. Dan buka pasar. Jadi pasar ni
lebih kepada perkhidmatan. Bukan nak mencari keuntungan macam orang sekarang. Jadi perniagaan itu lebih kepada sebab tu bila kawan dia antara sahabat pergi tu, sebab orang nak bagi harta, dia tak tunjuk aku mana pasar. Dia pergi dia berniaga, akhirnya dia kaya raya di Madinah tu. Ketika itu perniagaan dijalankan oleh orang Yahudi. Jadi dia tak ada kelahi apa, cuma dia buka pasar, mungkin harga murah, mungkin body lebih, jadi dia dapat keuntungan yang banyak. Jadi cara tu dia bukan cara orang kata cara nak berlawan, bukan cara konfrontasi, tetapi cara menawarkan perkhidmatan yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih membantu orang ramai. Jadi orang sampai duduk, dia sambil berniaga tu dia cari pahala. Macam Kelantan sampai sekarang ni pun, orang Kelantan. Kalau kita pergi pasar-pasar tu, bila dia suka berah ke, suka apa yang kita beli tu, dia tambah. Walaupun dia dah bagi dia tambah. Itu sedekah dia. Jadi dia sambil berniaga, dia bersedekah. Jadi tu Tuhan bagi dia punya rezeki banyak. Tidaklah kata nak curi kaki, nak curi gantang, apa semua sekali. Ini kita kata keberkatan daripada cara kasih sayang ini. Zaman dulu, orang yang menguasai industri batik, songket, dan malah emas dan perak pun ialah orang-orang yang terdidik dengan pengajian pondok. Apa kaitan tu antara tu? Adakah orang mengaji pondok tu masa tu dia mengajar untuk berdikari? Jadi orang yang mengaji sistem orang putih ni, dia fikir nak makan gaji kan? Makan gaji. Jadi hak pondok ni mungkin dia belajar agama dan belajar untuk berdikari. Macam mana? Macam ni. Gaji, dia buka kedai roncek, dia berniaga dan sebagainya. Dan saya tengok, kalau kita pergi tengok di kampung anak kita tu dulu, kita tengok orang yang belajar sikit, Wah, nak senyap betul. Dr. Basri. Ya. Macam mana lagu ni? Mungkin Ustaz Kamil ada masalah. Datuk cuba cakap dulu, saya hubungi Dr. Kamil. Kita start semula lah. Boleh? Tak apa. Start semula lah, baru sikit. Lepas tengok ni kita. Kalau nak stop dulu pun tak apa. Tak apalah, saya takut tak molek sangatlah dalam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf kerana ada masalah teknikal sikit. Dr. Kamil, dia punya device dekat rumah dia tu tak berapa betul. Gambar dia tak bergerak. Kemudian suara pun apa sangat. Takut kerana dia pakai kuning sangat pun tak tahu. Nantilah kita baiki dulu sementara. Jadi kita mungkin dari segi sirah Rasulullah ni kita startkan balik lah. Kita nampak putus-putus, susah nak. Tak ada apa lagi hari ni. Macam mana tak bergerak langsung lagi ni? Belum. Ya. Jadi kita kena macam stop. Kalau stop lah dulu recording tu macam mana? Stop apa ni? Halo, putus. Okey. Pasal balik. Putus. Lebih pada putus lah. Datuk boleh sambung balik? Nak sambung mana tak tahu. Tak apa, sembang santai je lah. Jadi orang pondok, orang sekolah tadi, dia
Ha. Dia tidak ada lah. Tengok. Putus lagi tu dia punya apa tu. Mereka yang terpelajar tu. Dia buka kedai roncet, dia buka kedai Prabu, dia buka kedai macam-macam. Tak jadi. Panggil budak-budak tu apa tu Becky. Dia mungkin di bawah tu dia punya line tak betul. Kena naik ke atas juga. Tak biasa juga. Router duduk mana router? Tutup lu Abdul Dr. Masri. Tutup lu. Tak pernah lah. Saya keluar. Cari tempat dekat dengan router. Nampak? Okey, cantik. Ya. Kita tengok apa tu check apa tu. Macam mana Dr. Masri? Ini tak stok lagi kan? Stok dah tak? Ya, boleh. Dia ni dah okey. Ni dah okey. Ini sambung kan ni? Ya, sambung. Tengah live. Masih live oh. Okey. Nanti dia nak sambung dia susah. Okey. Dia potong dekat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya start semula lah orang apa semua sekali. Ini susah ni. Nak kata orang duduk luar bandar pun susah sangat. Ini dalam bandar. Kita start semula. Lah. Penonton apa tu saya punya Facebook tu sabar sikit Kita nanti saya nak apa tu nak buat balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, sesudah beberapa minggu kami tidak mengadakan sesi perbualan santai seperti ini kerana kita mempunyai satu program yang agak serius untuk membincangkan hal-hal mengenai negara dan sebagainya. Maka saya rasa kami juga ada misi yang tertentu dalam program ini, saya dengan Dr. Kamil ini. Maka yang program itu instead of 2 kali seminggu, kita buat seminggu sekali, yang ini pun seminggu sekali. Hari Selasa, satu program yang serius, dan hari Jumaat ini ialah program-program yang santai seperti ini. Jadi tajuk yang Dr. kami pilih hari ini, dia nak cerita kepada kita tentang taktik kepimpinan Rasulullah SAW. Kepimpinan itu bagi orang yang tak faham, saya syarahlah dulu Dr. kami. Kepimpinan itu dari segi ilmu sosiologinya ialah fungsi sosial. Siapa yang fungsinya lebih berkesan dalam masyarakat itu, dia dengan sendirinya akan diterima oleh masyarakat itu sebagai pemimpin dalam masyarakat itu. Jadi inilah yang nak dihuraikan untuk Kamil, bagaimana fungsi sosial Rasulullah itu begitu berkesan sekali sehingga baginda dapat menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh kepada bukan sahaja orang-orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Silakan Dr. Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita balik belajar tentang Nabi ni, selalu semua orang hafal lah. Ada 4 sifat pada Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik tu selalu kita terjemah dengan benar. Tapi saya nak ubah sikit. Benar ni bermaksud jujur. Jadi Nabi Muhammad SAW ni, dia orang jujur daripada Nabi budak ke. Sampai orang gelar dia Muhammad Al-Amin. Muhammad dia jujur.
Orang lain kata yang jujur. Jadi jujur ni, siapa-siapa dia pun, bila orang jujur ni, orang percaya. Orang nak pergi, masa tu tak ada bank, orang nak pergi simpan duit pun, simpan kat rumah dia. Orang nak, apa-apa pun dia jadi macam satu perkhidmatan yang dipercayai, jadi menyebabkan secara tabii orang terima dia sebagai tempat mengadu, tempat mencurah perasaan, apa-apalah. Itu pemimpin. Dan pemimpin satu lagi. Itu yang dikatakan fungsi sosial tu. Jadi bukan dibuat-buat. Macam macam dia lantik. Sebab tu sekarang ni, kita tengok imam lah. Imam zaman dulu dengan imam zaman sekarang. Kenapa imam zaman dulu dia berfungsi? Sebab imam zaman dulu tu dia masyarakat sendiri maknanya melantik dia jadi imam. Bukan kata jabatan agama atau apa. Atau menjadi pengulu zaman dulu. Jadi semua tu dia secara tabii. Jadi dengan itu, dengan sifat benar, amanah, patanah tu pula bijaksana. Sebelum kita pergi tu, kita melenconglah sikit kan. Sahabat tu pun kesan kepimpinan dulu. Misalnya kita kata Tok Imam dulu, dia cukup pengaruh betul-betul Tok Hulu. Nah, sebab dia tu berfungsi dulu barulah orang lantik jadi Tok Imam tak? Kalau kita balik kepada masyarakat kita tu, kalau depan nama Tok Hulu, Tok Pegawai, Tok Imam, Tok Mudir, Tok Bidan, Tok semua tu, orang jadi pemimpin masyarakat dalam bidang dia. Tapi kalau dia jadi Tok Guru, biasanya Tok Guru ni, dia lah bomo, dia lah mengubat, dia lah boxing, dia lah silat. Macam orang tua-tua kita dulu lah. Oh tu mana Toknya? Tok Guru, Tok Qadir, Tok Lebah, Tok apa semua sekali kan? Kata Tok tu. Dan satu lagi dalam masyarakat kita, anak-anak Tok ni dia, anak-anak dia ni. Rumah dia tu selalu didatangi orang. Jadi dia dengan sendirinya pandai bergaul, pandai bergaul dengan orang tua. Dan dia juga dianggap sebagai, jadi Tok dia jadi institusi. Bukan kata individu lah. Dia jadi institusi. Rasa itulah teori Ningrat ni. Teori Ningrat ni maknanya orang di keluarga dia tu. Orang panggil keluarga Ningrat kan. Sebab maknanya dia biasa orang macam ni, dia bukan miskin lah. Siapa pergi rumah dia pun boleh makan. Kalau dia lepas dia mengajar pun, dia bukan ambil duit orang. Dia bagi makan ke orang yang pergi belajar tu. Itu jadi hebat dia. Lepas tu kalau orang jauh-jauh, orang kata sapai. Kalau tetamu jauh lagi di rumah dia. Kalau ramai sangat, kita tidur balasah dia, kita tidur surau dia. Jadi dia tu berbagai-bagai fungsi. Jadi itu dikatakan sistem sosial yang lahir berasaskan kepada fungsi sosial yang sebenar. Maka lahirlah pemimpin. Tapi sekarang ni kita punya sistem sosial itulah dikacau oleh sistem institusi yang diada-adakan. Nah, kalau dulu institusi Tok Guru, Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bila dilahir secara spontan. Dan penerimaan itu di kalangan masyarakat secara spontan. Sekarang ni institusi itu sudah dirasmikan menjadi sebuah institusi resmi yang dah masuk apa-apa semua. Dan saya nampak jadi institusi ni bila British datang, British ni dia sistematik. Jadi segala-galanya dibuat melalui sistematik. Tetapi dulu, walaupun yang sistematik ni ada, tapi yang macam tu pegawai, tu pengulu tu masih wujud, tu imam dan sebagainya. Sekarang ni bila dah hamil semua tu, dia jadi terlalu rasmi lah. Bila terlalu rasmi tu, dia tak ada spontan lah. Jadi berkait dengan gaji, berkait dengan pangkat, orang pun nak pergi bersegan, rumah pun dah ada pagar, rumah pagar berkunci, dan dia pun ada time kerja. Jadi segala-galanya dari satu segi bagus sebab dia lebih sistematik.
Tapi dari segi keterbukaan tadi, dah tak ada lah. Macam tengok, dan kalau kita zaman dulu, istana-istana raja, tempat mengajar hadis, mengajar tafsir, Tok Guru pergi mengajar. Dan di Kelantan tu zaman Sultan mana satu, kalau dia demam, Tok Guru pergi mengajar hadis Bukhari, dia pun sihat lalu. Dia tak pergi ke hospital. Dia punya berkat baca hadis Nabi dan sebagainya. Itu di Istana Kelantan lah tu, tradisi di Istana Kelantan tu. Bila sakit kepala pun pergi baca Bukhari, segar lah. Macam main minuk lah. Betul, main minuk, main apa semua, maknanya semangat tu. Sebab penyakit ni pun sebenarnya, dia tak perlu pada ubat. Sebab badan kita sendiri tu boleh mengubat penyakit kita. Syaratnya dia ada tadi lah. Macam corona ni pun. Kalau orang tu jiwa kuat, ibadat kuat. Saya baca satu, dia kata, doktor di Kota Baru. Ini cerita Mufti Kelantan yang masuk hospital tu. Dia dua orang doktor pakar. Dia bangun, dia baca Quran, dia relax. Kejap dia keluar. Tapi kalau orang tu takut, orang ingat doktor apa tu, dia jadi itu cerita Datuk Syukri, Mufti Kelantan masa dia duduk di hospital tu kan. Dia kata hari-hari malam-malam duduk dengar doktor tu baca Quran, jadi semangat. Dia mungkin ada hubungan dengan immunity. Tapi janganlah pokok saintis duk marah kita. Bila kita kecek ni kan, ada satu sistem immunity dalam badan ni. Bila ia boleh dibangunkan yang secara material ni boleh. Okey lah. Doktor duk buat apa semua sekali. Sebab tu saya baru ni saya cadangkan sangatlah. Supaya kita dalam nak bagi ubat, kemudian kita nak buat macam-macam lagi, nak buka industri tu. Saya takut orang terlupa pada masjid lah. Sedangkan dari segi kekuatan immunity macam awak kata ni kan, mana bila dah masjid dibuka, kita duk takut orang COVID duk jakit-jakit itu kalau kita berfikir secara sepenuhnya materialistik, secara sepenuhnya berasaskan kepada pemikiran-pemikiran yang materialistik, material. Tetapi kalau kita fikir campur material, campur spiritual, campur apa semua sekali itu, bagaimana orang boleh bagih tu, boleh sembuh? Itu benda-benda ya. Betul. Jadi sekarang ni kita tengok, bila kita boleh benarkan orang dah kajian benar, dah pergi masjid apa semua sekali. Jadi bila dia semangat tu naik, semangat jual, immunity, ketahanan diri, dia jadi kuat lah. Begitu lah lagu tu lah. Cuba kata orang lah, kita ni dia ada dua unsur kan. Satu unsur roh, satu unsur jasad. Jadi sebenarnya kalau bila roh tu kuat dengan sendirinya, walaupun jasad dalam rumah, dia boleh bangun sedap, boleh bangun buat kerja dan sebagainya. Dan kita tengok satu benda dalam kepimpinan Nabi, kita tengok kenapa bila perang bulan Ramadan, Islam tak pernah kalah. Pada bulan Ramadan ni orang tak makan. Nabi kata tak apalah, tak apa nak buka-buka lah. Mana Nabi memuji orang yang buka puasa. Misalnya, itu bagi yang tak tahan lah. Ada orang yang tu berpuasa. Rupanya mungkin bila puasa ni dia punya kerohanian tu berganda-ganda. Betul. Ini saya nak sebut dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu dalam ila fi Quraisy kan. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tiga faktor ni dia ada hubungan yang rapat. Satu, ibadat kepada Allah. Satu, selamat daripada kelaparan. Satu, selamat daripada ketakutan dan penyakit. Jadi sekarang ni, dalam memusuhi COVID ni, bila kajian ada benar sikit ruang untuk masjid dan surau, maka tiga tu dah agak orang Kelantan kata gadik dah lah. Maknanya semangat orang Kelantan pun. Sebab tu belum ni kita duk takut dulu bila COVID dia kluster kluster dakwah tabligh tu teruk sangat. Kita pun takut lah satu.
satu kesilapan pada waktu itu. Jadi mungkinlah orang insaf balik. Okeylah macam tu. Kerana kait dengan Rasulullah, saya pun pelik. Dalam masa 10 tahun, daripada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Umar 10 tahun memerintah. Sampai dia pergi buka Al-Qadisiyah, perayaan lembu. Dan dalam peperangan-peperangan ini, tentera Islam 12,000 lawan dengan tentera Rom 240,000. Boleh menang yang 12,000 tu. Dan ada dalam perayaan Muk pun jadi juga. Katakan paling banyak orang Islam 30,000, 40,000 lah. Tapi tentera kafir tu 240,000. Sampai mula-mula perang tu, orang kafir tengok orang Islam ni lekeh sangat lah. Dia kasut pun koyak, baju pun compan-camping, senjata pun tak elok. Dia tentera Rom datang dengan segala-gala tu. Bila dia jumpa Robert Ibn Amir, jumpa dengan Raja Rostam. Raja Rostam tu. Dia praktis lah tengok pakaian, tengok. Tapi rupa-rupa yang Islam ni, pasal dia ingat Nabi dah janji, kita akan menang. Dan perjuangan dia pula perjuangan untuk memindah orang dari jahiliah kepada Islam. Dari sembah berhala kepada sembah Tuhan. Daripada pecah belah perang kepada ukhuwah Islamiyah. Jadi semua itu, nilai-nilai yang diberi oleh Islam itulah kehebatan kepimpinan Nabi SAW. Itulah. Itu berkat, maknanya kuasa dalaman kan. Sebab tu Quran kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Saya nak sebut ni takut kita terlupa ialah kalau kita berhadapan dengan disaster, kita berhadapan dengan wabak-wabak yang susah nak kontrol macam ni, takut kita sibuk-sibuk tu terlupa aspek spiritual. Bagus jugalah. Nak pergi Mekah banyak kali kan. Satu kita pergi zaman 70-an. Mekah tu lebih kurang kota baru je. Qasyasiyahnya, Sugulilnya. Dengan kita pergi sekarang ni dengan bandar metropolitan dan sebagainya. Mana kita rasa dia punya ruh haji tu. Di zaman dulu kan, pergi berair tepi tu, dia memang tak seronok, tetapi dia punya ruh perjuangan tu berbanding di hotel dengan aircon dengan apa. Jadi kita tengok agama ni itu benar-benar macam tu kita. Ya, agama tu dia tradisi tu penting, estetika tu penting. Saya tak tahu macam mana pihak perancang lah yang Malik nak sebut tak sedap lah, takut orang kata apa pula merosakkan hubungan antarabangsa semua sekali. Saya pergi tahun 70. Tahun 70 tu kita buat haji, tak ada lah macam ni. Kadang-kadang macam-macam manusia. Kemudian masa tu saya duduk di Mesir. Bila ini saya tulis dalam buku Musafir Haramain saya ni. Di Kahirah ni, dengan Masjid Al-Azharnya, dengan Masjid Umar Ibn Al-Asnya, dengan Masjid Tolunnya, dengan Qal'ah Muhammad Ali, dengan apa-apa semua sekali, masih lagi menggambarkan kebesaran dunia Islam dan tamadun Islam pada waktu itu. Lepas tu, bila kita pergi ke Istanbul, macam tu juga ada. Tapi bila pergi ke Mekah tahun 70, keaslian Mekah itu ialah duduk pada alam sekitar dia. Muka bumi, dengan bukit bukau apa semua sekali itu. Jabal Qubi. Jabal Qubi semua. Tapi saya bila sampai itu, saya duk fikir Mekah ni macam kita duk tengok di Mesir lah, dengan bila tengok Masjidil Haram dengan cerah cahaya kata driver kereta tu, ni lah Masjidil Haram ni, saya macam terkejut sikit. Macam ni tidak ada tradisi dia adalah.
Jadi sekarang ni lebih-lebih lagi lah. Sekarang ni dia jadi, kalau kita lah, kalau ini kita cakap besar ni, kalau kita lah yang merancang, maknanya Masjidil Haram tu tidak sampai sekarang. Masjidil Haram ni ada medan tu luas sampai ke Syariq Al-Hijrah. Sampai kepada kubur apa tu? Mu'alla dekat dengan tabur haji. Itu maknanya biar dia dalam bentuk tu. Tapi mungkinlah, tak tahulah, pemikiran orang nak kata tak ikut tanah pun luas lagi. Estetika tu dah hilang ya. Hilang lah. Saya nak sebut satu. Saya baca buku Hasan Nadawi. At-Tariq ila Al-Madinah. Dia cerita orang nak merasai balik zaman Nabi ni. Dia kata Iqbal, dia umur 60, dia dah tak larat dah. Dia ada penyakit, dia nak pergi ke Mekah pun dia tetap pergi sebab dia tak tahan dah. Dia maknanya dia tua dah masa tu kan. Umur 60 masa tu. Lalu dia tulis syair dia. Dalam syair dia tu kita baca, tapi Hasan Nadawi ni dia prostakan lah. Maknanya dia gambarkan dia duduk di Mekah, dia pergi ke Madinah. Dan dia naik unta. Lalu di padang pasir. Kalau dia di padang pasir tu, kata Iqbal kepada pemandu dia tu, dia cakap, kamu slow-slow sikit. Aku nak merasai tapak kaki Nabi di atas pasir-pasir ini. Dan dia kata, aku nak sujud di atas pasir-pasir antara Mekah dengan Madinah. Supaya sepanjang hayat aku rasa pasir ketika aku sujud. Kemudian dia gambarkan lagi, dia pergi ke Madinah, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia pun bagi salam kepada Nabi. Dan dia pun bawa cerita lah. Cerita umat Islam zaman sekarang. Cerita orang di India. Cerita kelemahan orang Islam dan sebagainya. Jadi dia cuba balik gambar bagi seorang penyair yang hebat. Jadi bila kita baca tu, memang ternampak-nampak. Dan benda itu juga saya tengok dibuat oleh Abu Hasan Nadawi. Bila dia pergi ke Mekah, dia kata dia duduk di Raudah. Dia duduk di Raudah tu, dia tengok ramai orang duduk semayang, orang baca Quran. Kalau dia kan pintu Raudah tu, ada 3-4 pintu. Sejak dia nampak ramai orang datang, dia nampak. Dia khayalkan lah. Rupanya yang datang tu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Auza'i, Bukhari, Muslim. Maka kata puak ni pun mari semayang sunat 2 rakaat. Kalau dia ada sibuk lah. Dia beri bagi salam kat Nabi, dia katalah, kerana mula Rasulullah, kami telah memenuhi maktabah dunia dengan kitab-kitab fiqh, dengan kitab-kitab hadis, dengan segala buku-buku yang kalau tak ada mu, perpustakaan ni tidak ada di dunia ini. Tengah dia bercakap gitu, dia tengok pintu satu lagi, pintu bagus salam. Mari pula Ibn Taymiyah, Jamaluddin Afghani, pokok pejuang ni pula. Salahuddin Al-Ayyubi, Ibn Abdul Salam, pokok ni pula mari, cara dia lah pula. Lepas tu mari pula, itu lain pula. Mari Kushairi, mari Ahmad Badawi, pokok Sufi pula. Jadi 4-5 pintu tu, semua datang nak duduk kat Raudah tu. Jadi dia kembalikan kepada seolah-olah Nabi itu masih ada dan didatangi oleh wakil-wakil dari seluruh dunia, dari semua zaman, dari semua kepakaran. Dan akhir sekali dia terdatang pokok ni pula. Sibawah, Nahu, Sarah. Dia kata kalau tak ada Nabi ni, ilmu Nahu, ilmu Sarah pun tak ada. Jadi dia gambar, saya nampak betul-betul lah. Ini kelompok sahabat, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dengan segala mana pokok dia lah. Kemudian mari pokok Sufi, mari pokok Fuqaha, mari pokok hadis. Sebab itu saya bila baca buku Hasan Nadawi ni, tulisan dia mengatasi pemikiran Arab sendiri. Dan bahasa pun bahasa yang memang hebat. Dan dari kepimpinan Nabi kan, dan itu dah temu baca. Maza khasiral alam bin hitatil muslimin. Yang kita baca di Napuri lagi. Dia kata tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku satu zaman sahabat-sahabat yang begitu ramai, begitu hebat,
dalam satu waktu pada satu tempat. Sekarang dia ada Astabana di Mesir, ada Ben Badis di Algeria, ada Nadawi di Pakistan. Ni dia duduk satu masa, satu zaman, dan itulah hebatnya Nabi itu. Dia gila sahabat-sahabat sehingga semua jadi pemimpin. Dan pelik lagi. Dan pelik lagi, budak-budak umur belasan tahun, Usamah bin Zaid umur 20 tahun, dia hantar jadi kepala perang. Mus'ab bin Umair umur belasan tahun, dia hantar pergi Madinah. Jadi duta pertama pergi berdakwah. Pergi setahun balik tahun depan, dia buat laporan, tiap umur di Madinah dah masuk Islam dah. Jadi Nabi ni, dari segi kepimpinan tadi, dia balik, dia memimpin budak daripada kecil lagi. Abdullah bin Abbas tu 4 tahun dia duduk dengan dia. Masih kecil lagi. Lahir begitu besar, hebat. Pasal Nabi tu dia mendidik pemimpin daripada kecil. Dan orang tua ataupun siapa sajalah. Perempuan. Jadi sebab itulah. Pancaran kepimpinan dia tu, orang kata melimpah. Ada orang mengibaratkan Nabi ni, di bawah Islam ni, macam kita campak batu dalam air. Dia campak batu tu, dia beriak semua bergelombang tu. Dari gelombang kepimpinan dia macam tu. Oh, itu kesan daripada apalah teriak kepimpinan tu ne. Cuma gambaran sebenarnya Rasulullah dan kehidupan dia. Saya dulu masa muda-muda dulu kan, kalau cerita tentang Imam Syafi'i, belum kita baca detail lah. Saya baca Imam Syafi'i ni agak detail lah. Jadi bila saya masuk kelas, saya tanya budak-budak, kamu agak-agak macam mana Imam Syafi'i tu? Semua cerita sekian. Tak sampai. Tak lebay lah. Dia ada gambar tak lebay kapur dia apa semua sekalian. Tak sampai. Tak sampai Imam Syafi'i tu, dia ketukuhan dia tu. Jadi kita nak gambar tu susah. Tak masuk dari kepala orang-orang yang tak cukup terdedah kepada dia punya sirah. Berkali Nabi ni, kita nak faham macam mana kan? Nabi ni, kena tengok fizikal dia. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Karangan Imam Tirmizi tu. Dia boleh sebut Nabi ni, panjang dia, lebar dia, rambut dia, muka dia, telinga dia, kaki dia, cara dia berjalan dan sebagainya. Jadi cara dia berjalan, tak lembek macam kita ni. Dia berjalan tu kata jinjing lah. Dia mana cepat lah. Kalau jinjing cepat lah. Cepat lah, dia jinjing macam tu. Jadi segala-gala digambarkan hingga bau dia yang harum. Sehingga kalau kita kata sekarang ni lah, tak puas mata memandang. Bukan saja orang perempuan. Orang lelaki tengok pun rindu ke Nabi tu. Kalau tak jumpa 2-3 hari tu, rindu nak jumpa juga. Itu pasal watak tu lah. Watak. Dan tambah pula dengan akhlak-akhlak dia. Ya, watak dan akhlak. Akhlak memberi watak. Akhlak tu senyumnya, manisnya. Jadi kita tak nak gambar. Sehingga kita rasa macam duduk di satu alam lain lah pula. Tapi berbeza dengan orang lain. Kata Allah lebih masuk. Masuk kepala botak, tua pendek, rupa hitam. Tetapi dia naik pokok pertama kan. Orang pun gelak tengok pasal kaki dia kecil. Kalau dia nak kata Abdullah bin Mas'ud. Oh gitu. Lepas tu ada orang gelak lah. Nabi tegur, dia berkata jangan gelak. Walaupun nampak macam tu dia ni di syurga macam-macam. Nabi cerita pula. Maknanya macam tu orang lain taklah cantik macam Nabi tu. Tapi Nabi sendiri tu dengan rupa dia, dengan janggut dia, makna kata termimpi-mimpi nak jumpa Nabi. Dan satu lagi saya terbaca lah. Dia kata dunia ni kalau kita belah dua, separuh kecantikan ada pada dunia. Dan separuh lagi ada pada Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi Muhammad lebih cantik pada Nabi Yusuf lagi. Macam mana kita nak gambarkan? Mungkin kecantikan Yusuf tu kecantikan secara fizikal. Ya tak? Sebab tu ya cerita Yusuf ni orang yang Zaliha yang gila kat dia ni bukan gila tu kerana spirit
Ya. Ya, ya. Kerana dia tu physically cantik, lawa, handsome. Tapi Nabi ni bukan, tak ada yang sirah-sirah yang sebut dia punya handsome tu gini-gini tak. Tapi dia punya apa tu, personality, dia punya haibah tu. Jadi siapa pun boleh jadi macam tu kalau ikut kan. Tidak mesti. Cuma kalau kita tengok bapa dia Abdullah tu masa tu, di Mekah, Abdullah ni dah jadi apa ni, rebutan perempuan-perempuan Mekah kita. Abdullah. Oh itu. Abdullah tu. Sampai ada tengah cerita tu, tak tahu betul tak, ya, maknanya pelacur pun nak kepada dia. Tapi adakah dia kahwin dengan Aminah akhirnya? Adakah kerana lawa dalam konsepnya kita kata lawa, ataupun dia punya personality? Campur lah tu. Saya soal-soal huduh lawa ni, saya tak ada jawapan lagi untuk diri sendirilah. Dia subjektif. Subjektif. Setiap bangsa itu ada, katalah kalau orang perempuan, setiap bangsa itu ada ratu dia. Dia lain-lain. Ya. Jadi mana kepribadian itu. Cuma kalau kita cakap hari ni, kita tak sapa kepada hakikat sebenar itu. Oh, kita kata Islam itu begini-begini. Pribadinya kita ulang tu. Pribadinya. Cuma dia tidak embodied dalam satu. Tidak. Mungkin kita gagal menghuraikan sirah tu dengan satu huraian yang betul-betul Cuma adalah kita ambil satu contoh. Kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri, orang India. Satu masa tu Saudi Arabia buat apa ni kita panggil sayembara. Mengarang kitab-kitab sirah. Dia dapat nombor satu, orang India. Tapi kalau kita baca Ar-Rahiqul Maktum tu, dia diterjemah bahasa Melayu oleh Yadim. Memanglah, mana saya ingat yang baik akhir tu. Dia cerita akhlak Nabi tu, mana satu halaman, dua halaman tu, tepuk dah. Dia mencerita tu, satu dua perkataan tu, satu perangai. Satu dua perkataan tu perangainya. Nabi tu rajinnya, Nabi tu beraninya, Nabi tu dermawannya, Nabi. Dan cara-cara dia menggambarkan, dia pun buat banyak Israeliat dan sebagainya. Dia gambarkan yang betul-betul berdasarkan kepada hadis dan sebagainya. Mana mungkin kita tak sampai khayalan kita pun, tapi hampir-hampir saya rasa kita boleh merasai benda tu. Okey. Kita ni tak sampai lagi maksud kita ni. Banyak lekok-lekok tengah jalan. Jadi nak ceritanya dia polisi apa tu, dia punya taktik kepimpinan tu. Jadi dia jenis kepimpinan dia tu keras ke, lembut ke, kuku besi ke, ataupun sangat bersimpati ke, apa dari segi itu. Kita katakan Nabi dia banyak syura kan. Syura maknanya dia tidak autokrasi lah. Kan lebih dekat dengan demokrasi lah kalau zaman sekarang ni. Kita tengok satu kisah waktu dia pergi apa tu, dia pergi nak pergi perang tu, kemudian buat haji tu kan. Bila dia suruh sahabat-sahabat, dia kata gunting kepala. Sahabat tak nak gunting kepala sebab sahabat lagi berperang. Lepas tu dia masuk dari kemah. Dinasihat oleh isteri dia. Isteri yang paling tua, Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, tak payah suruh. Kamu keluar, kamu gunting rambut kamu." Nabi pun dengar nasihat isteri Ummu Salamah. Nabi pun keluar, Nabi gunting. Nabi gunting, semua sahabat-sahabat gunting. Ada satu contoh. Kemudian apa? Jatuh bab makanan. Anas bin Malik kata, aku berkhadar 10 tahun jadi khadar Nabi. Jadi Nabi itu dia kata, bab makanan, ma'aban Nabi yuta'aman qat inistahahu akalahu wa idha tarakahu. Nabi tak pernah kata apa-apa. Kalau dia makan, dia makan. Tak makan, tak makan. Tak ada macam kita sekarang ni. Panah lah,
Sejuk lah, lembek lah, kerah lah, manis lah, tawar lah, maksudnya ada saja. Tak jumpa jenis sepak pinggan lagi tu. Itu lagi. Mana dari segitu pun payah nak jumpa ada orang macam tu dari segi akhlak dia. Jadi sebab tu kita nak gambar macam mana Nabi tak nak gambar. Pasal dia punya denyut nadi dia tu, kehidupan dia tu sendiri. Orang kata manusia sempurna lah. Saya pun pelik jugalah, ada hadis yang mengatakan di kalangan, yalah masa tu lah, sesama satu generasi dia tu, dia kata Nabi yang paling banyak sekali berunding. Padahal dia terima wahyu. Macam mana? Nabi yang paling banyak beristighfar. Yang banyak berunding. Sedangkan kuasa dia kuat. Macam mana? Itu bermaksud. Sebab tu Nabi tu satu perkara saya rasa untuk orang awam lah tak faham. Kita baca hadis tu kita buat satu darah. Apa tu jika dia jadi keras, kita jadi macam-macam ni. Padahal ada Nabi tu, Nabi sebagai Rasul, kita hadis dia. Nabi sebagai ketua perang, ada hadis dia. Nabi sebagai hakim, sebagai qadi, ada hadis dia. Nabi sebagai manusia biasa, ada hadis dia. Nabi sebagai suami, ada hadis dia. Jadi yang ni yang masyarakat tak kategorikan. Sama juga hadis. Hadis itu bukan semuanya tasyri'i. Ada tasyri'i, ada yang ghair tasyri'i. Kita lepas hadis Nabi kan, kita pakai masuk satu bakus. Di sini saya ingat kelemahan kita dalam menceritakan hadis Nabi ni, sehingga orang tak boleh nak klasifikasikan mana hadis tasyri'i, mana hadis tak tasyri'i. Mana hadis Nabi sebagai apa? Sebagai jubidli ke? Tabiat Nabi. Kata macam tabiat Nabi. Tabiat Nabi tak pakai banyak. Tabiat Nabi tak pakai banyak. Kita ni, kalau tabiat pakai banyak, tak boleh nak ikut Nabi. Tak kenyang lah. Contoh. Itu jadilah tu nature dia. Nature dia macam tu. Macam Nabi dia kata, wisal. Jangan kamu wisal. Maksudnya, puasa 2 hari tak buka. Orang tanya, mu tak buka ya Rasulullah? Aku tak apa, dia kata aku tidur pun Tuhan bagi makan. Tuhan bagi makan tu bukan Tuhan bagi duit. Bukan Tuhan bagi nasi. Bukan Tuhan bagi roti. Tapi Nabi dia berzikir, dia asyik apa semua sekali tu. Sampai dia tak apa. Dan sampai kita sekarang ni pun, Datuk Mu ada kerja-kerja kalau Datuk Mu nak mengarang. Kalau dia tengah mengarang tu, kalau orang ajak makan nasi, kami minum air pun nak marah. Sebab kita dah khusyuk. Jadi orang-orang berzikir dengan Tuhan ni, yang wali-wali tu, macam itulah. Dia dah sampai satu tahap. Sampai satu tahap tu, orang yang tak merasai kehidupan dia tu, orang kata, kaya ni, tak mungkin berlaku ni. Tapi kita baca tokoh-tokoh besar ni, macam itulah. Yang saya katakan Imam Nawawi tak kahwin, Ibn Taymiyah tak kahwin. Pasal, dia rasa seronok dengan ilmu, dengan mengajar, dengan mengarang, dengan apa-apa tu. Sampai terlupa nak kahwin. Oh, maknanya... Tapi Nabi ni dia seimbang. Dia seimbang. Hebat macam dia tu. Dia boleh buat semua. Jadi imam pun dia, kepala perang pun dia, jadi qadi pun dia, suami pun, isteri ada 9. Jadi dia boleh. Kita sekarang ni, kalau sibuk dengan rumah tangga, tak sempat nak pergi sembahyang. Kalau pergi sembahyang, tak sempat nak pergi berniaga. Kita sekarang kita lemah. Nak cari yang paling susah dalam hidup Nabi ni ialah, kita katakan apa ni, keseimbangan. Keseimbangan itu cukup. Mana benda tu yang kita boleh pungut dah. Maknanya kalau nak boleh panggil take away dah. Maknanya kita cerita tentang sirah Nabi ni banyak. Jadi taktik dia yang satunya kepimpinan yang berimbang. Gitu maknanya kalau setengah kita ni kalau dah jadi kita katalah orang kata saya ni suka kata kau orang nak kata jadi DO takut DO marah. Tak. Nak jadi qadi, takut qadi marah. Maknanya bila kita dah ada satu jawatan, kita dah lupa dah benda-benda yang lain. Kan? Jadi tidak dalam satu tak ada, kita kata tidak ada satu persekitaran yang hidup. Itulah mungkin ya. Betul. Okey. Ada apa lagi? Dia ni paling terkenalnya ialah rahmah. Itu dia kata dia rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah tu
pergi kepada Rahmah. Sifat rahmah dia macam mana tu? Rahmah dia ni kesian belah ya. Dia kata kalau kamu tengok seekor anak burung yang tak ada sayap sudah diberi makan oleh ibu dia. Aku lebih sayang kepada kamu lebih daripada itu lagi. Jadi kalau kita tengok anak burung yang tak ada sayap tu, yang kena kata kamu tu masuk dalam getah kan, masuk dalam getah cair tu, buah-buah semua tak ada bulu apa. Ibu dia bagi makan tu, sayang kepada anak burung tu. Dia kata aku sayang kepada kamu lebih daripada itu. Saya kalau cerita tu boleh gambar lah. Sebab kita yang kecil tu penuh tengok semua lah. Ada buruh kek-kek dalam sarang tu, ibu dia duk beri makan tu. Oh, dia lebih pada tu lagi. Dia benar dia praktis tu. Itulah. Mungkinnya rahmah, berimbang dan lebih dari apa semua sekali lah. Pemurah tu dia bagi sampai orang kata tak takut bankrupt lah. Sehingga bila dia tak diterima sedekah, tapi kalau orang bagi pemberian, dia jarang tinggal rumah dia betul bagi. Dia tu bagi. Dia kata macam tak takut apa ni? Tak takut miskin lah. Takut miskin lah. Sebab dia percaya, tawakal dia kepada Tuhan tu. Tapi kalau cakap ni, saya selalu juga mengajar. Tapi tak kamu nak mengajar lah. Dia kata rumah Nabi tu, makanan dia tak ada simpan yang lebih dari 2 hari. Makan hari ni untuk hari ni, esok kita seminggu, 2 minggu, sebulan pun pergi beli. Simpan ikan sardin lah apa. Nak kopi apa nak takut. Dengan beratnya stok macam-macam. Dari satu segi, maknanya kita cakap soal tawakal Nabi tu. Yalah. Sebab dia percaya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi kita ni, saya lah mengajar sajalah, tapi saya ceritalah ke pendengar-pendengar. Saya ni pun ajar sajalah. Malam pergi beli ikan sardin, 3 kopi, 3 tin, gula 2 kilo. Kita tak sampai. Yalah, kita tidak Nabi. Itu kita menyampaikan apa yang ada pada Nabi lah. Saya rasa kita ni dah 1 jam kan ya. Kita berhenti sekat ni dulu. Ini satu permulaan lah. Satu permulaan untuk minggu ini. Minggu depan ni teratur sikit lagi lah. Tak agak pula nak jadi lagu tu tadi. Apa tu? Device apa tu? Ya, telefon tu. InsyaAllah lah. Dia mungkin pemakaian banyak sangat. Dalam COVID ni dia banyak gangguan sikit. Oh gitu Orang di rumah semua pakai. Buat rumah 3, 4, 5. Itulah. Okey, insyaAllah lah. Tak boleh tambah ke? Tambah apa tu? Tambah apa dia tu bang itu? Okey lah. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kami pada hari pertama berbual santai. Mungkin kalau ini diterima baik oleh para penonton, bukan kami ni nak suruh orang tengok sangat, tapi mungkin ada falsafah mengatakan kita memberitahu secara santai lebih baik daripada kita bagi secara yang ilmiah sangatlah. Terutama saya, orang duk komplain saya ni bila cakap orang peringkat bawahan tu tak boleh terima lah. Kau faham. Terlampau apa sangat lah. Jadi okey lah. Sekianlah, terima kasih lah Dr. Kamil. Dr. Basri sebagai penerbit. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.